A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi kita bertemu pada petang ini untuk kita menyambung hadis yang seterusnya daripada kitab Jam'un Nihayah fi Bad'il Khair wal Ghayah karangan Syekh Al-Imam Ibn Abi Jamrah. Bismillahirrahmanirrahim. Bi isnadina al-muttasil ila Sayyidina al-Imam Ibn Abi Jamrah radhiyallahu ta'ala anhu qala an Anas radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ay yakraha ay ya'uda fil kufri kama yakrahu ay yukzafa fin nar. Hadis yang ketiga ini memberitahu tentang halawatul iman. Nabi SAW menyatakan sekiranya seseorang itu memiliki tiga sifat ini, dia akan merasakan keimanan yang dia miliki sangat manis. Itu keimanan dia itu memberi kesan terhadap diri dia. Pertama, ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Cinta dia kepada Allah dan Rasul tak ada lagi yang lebih tinggi daripada cinta terhadap Allah dan Rasul. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia sayang kepada seseorang, dia sayang itu tidak lain tidak bukan hanya semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla. Fadilatul Syekh Yusri ketika menguraikan hadis ini menyatakan makhluk ni kesemuanya adalah boleh dikatakan sebagai iyalullah, ataupun makhluk ini adalah merupakan iyal, kita boleh terjemahkan sebagai orang yang berada di bawah tanggungjawab Allah Azza wa Jalla. Orang yang diberikan rezeki oleh Allah, orang yang akan diambil berat oleh Allah Azza wa Jalla. Dia semua makhluk begitu keadaannya. Maka seorang Muslim yang sempurna itu dia akan menyayangi semua makhluk Allah Subhanahu wa taala sekalipun makhluk itu membuat kejahatan terhadap diri dia. Sebab apa? Sebab dia melihat makhluk itu adalah merupakan iyal, merupakan yang berada di bawah jagaan dan juga di bawah tanggungjawab Allah Azza wa Jalla. Dalam masa yang sama, Fadilatul Syekh juga disebut tentang kalimah wa ayyakraha an ya'uda fil kufri. Nabi SAW menggunakan kalimah ya'uda fil kufr, tidak pula menggunakan ya'uda ilal kufr. Sebab kerana bukan semua orang sebelumnya dia berada pada zaman kekufuran. Contoh sebagaimana kita alhamdulillah tidak pernah menempuh zaman kekufuran. Namun para sahabat Nabi, sebahagian mereka ada yang menempuh zaman kekufuran. Maka atas dasar meraihkan perkara tersebut, Nabi SAW menggunakan wa ayyauda fil kufri. Maksudnya wa an yadkhul fil kufri. Fi di sini dengan maksud merujuk kepada yadkhulu fil kufri. Wa ayyauda ay wa ayyadkhula fil kufr. Sebab bukan semua orang kembali kepada kekufuran. Yang pernah zaman kekufuran, lepas tu masuk Islam, lepas tu dia kembali, itu baru betul. Tapi oleh kerana bukan semua orang Islam begitu, Nabi menggunakan kalimah fi. Dari sini menunjukkan betapa Nabi seorang yang fasih dalam ucapan. Cara saya kata la yuhibbu illa lillah. Bagaimana cara seorang itu dengan semata-mata kerana Allah? Maksud dia menyayangi seseorang itu bukan atas dasar kerana masalah keduniaan. Walaupun dia bersahabat bukan atas dasar kerana nak ambil kesempatan. Dia berkeluarga bukan semata-mata atas dasar kerana hubungan kekeluargaan. Tapi semuanya adalah atas dasar kerana Allah Azza wa Jalla. Maknanya segala tidak tanduk dia membuat hubungan sesama manusia itu atas dasar kerana Allah Azza wa Jalla, bukan atas dasar kerana masalah keduniaan. Walaupun mungkin di sana ada masalah keduniaan biasanya. Contoh macam kita buat perniagaan, mestilah hubungan kita atas dasar kerana sahabat tu rakan bisnes kita. Tapi jauh di hati kita sebenarnya bukan itu yang paling tinggi. Yang paling tinggi adalah atas dasar kita menyayangi dia kerana Allah Azza wa Jalla. Sebab apa akhi? Kalau seseorang itu dia menyayangi seseorang bukan kerana Allah, dia akan redha dengan maksiat kawan dia. Dia akan redha dengan sahabat dia bila berlaku dalam maksiat. Sebab dia sayang tu kerana individu. Dan kalau kita tengok contoh macam orang yang menyayangi satu pihak yang lain bukan kerana Allah, dia sanggup sampai buat maksiat dengan kawan dia, dengan teman dia, dengan pasangan dia, atas dasar kerana
kasih sayang dia itu bukan atas dasar kerana Allah, atas dasar kerana syahwat, atas dasar kerana keduniaan. Dia sanggup biarkan kawan dia dalam maksiat, kawan dia buat salah dia tak berani nak tegur sebab atas dasar dia katakan nanti putus kawan. Dia bukan meletakkan yang tertinggi itu adalah Allah Azza wa Jalla. Hadis yang seterusnya, an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عز وجل فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. Hadis yang keempat ni kita semua biasa mendengar, iaitu perjanjian Al-Aqabah yang berlaku di Al-Aqabah, berlaku di Mina pada musim haji. Suatu baginda Nabi SAW menyampaikan Islam kepada Al-Hajij, golongan yang menunaikan haji. Lalu akhirnya kumpulan daripada Aus dan juga Al-Khazraj, mereka tertarik dengan seruan dakwah baginda Nabi SAW kerana mereka sering ditakut-takutkan oleh orang Yahudi di Madinah, di Yathrib, yang mengatakan akan bangkit Nabi akhir zaman dan kami orang Yahudi akan bersama dengan Nabi itu memerangi orang Arab. Jadi apabila mereka mendengar tentang perkhabaran Rasulullah SAW yang mendakwa baginda sebagai seorang Rasul, mereka sudah ada khalfiyah, mereka sudah ada tasawur, mereka sudah ada berita, sudah mengetahui berita kedatangan Nabi akhir zaman. Lalu akhirnya mereka segera untuk menyahut seruan dakwah baginda Nabi SAW. Lalu akhirnya pada satu malam, ditemani oleh Sayyidina Al-Abbas Ibnu Abdul Muttalib, paman baginda Nabi SAW, Rasulullah bersama dengan Sayyidina Al-Abbas telah bertemu dengan 12 orang, 12 orang daripada suku Aus dan juga suku Khazraj daripada Madinah, dan mereka telah membuat perjanjian dengan baginda Nabi SAW. Tahun keseterusnya mereka datang dengan bilangan yang lebih ramai, 70 lebih. Dan pada tahun yang keseterusnya pula berlakulah al-hijrah ila al-Madinah al-Munawwarah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dengan Sayyidina Al-Abbas, Sayyidina Al-Abbas Ibnu Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi. Jadi dalam perjanjian itu Nabi SAW menyatakan kepada para sahabat, bayu'uni, silalah berjanji setia dengan saya bahawa kamu tidak akan mensyirikkan Allah dengan apa benda sekalipun. Kamu tidak akan mencuri, kamu tidak akan berzina, kamu tidak akan membunuh anak-anak lelaki kamu, dan kamu tidak akan membuat sebarang pendustaan yang kamu ada-adakan di hadapan kamu dan di belakang kamu. Dan Nabi SAW juga menyatakan, dan jangan kamu jangan kamu melawan dengan perkara yang makruf. La ta'su di sini maksudnya jangan kamu tidak mentaati, Jangan kamu tidak mentaati perkara-perkara yang baik yang disuruh oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi hadis ini suatu dihuraikan oleh guru kita Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi. Beliau menyatakan bahawa ucapan wala ta'su fi ma'ruf itu sebenarnya merupakan kunci yang merupakan seluruh arahan baginda Nabi. Sebab tidak ada pun arahan Nabi yang bukan ma'ruf. Jadi seakan-akan disebut sebelum itu semuanya perincian, lalu diumumkan dengan ucapan wala ta'su fi ma'ruf. Okay, wala ta'su fi ma'ruf. Kemudian Nabi SAW meneruskan sabdaan baginda, faman wafa minkum, sebagai riwayat dengan sabdu faman waffa, di sini dengan riwayat tanpa sabdu, faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang telah menunaikan janji ini, maka pahalanya adalah di atas tanggungjawab Allah Azza wa Jalla. Jadi kita dalam akidah kita mempelajari bahawa tidak ada satu pun makhluk yang boleh mewajibkan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi fa ajruhu 'ala Allah, kalau diterjemahkan kita boleh katakan pahalanya adalah di atas tanggungjawab dan kewajipan Allah Azza wa Jalla. Kalau ikut terjemahnya lah. Namun yang dimasukkan di sini bukan maknanya wajib bagi Allah memberikan pahala, tapi ini dari sudut al-ihsan. Dari sudut al-ihsan daripada Allah SWT, Allah akan mengganjari pahala kepada orang yang menunaikan perjanjian di atas, tidak mensyirikkan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak.
tidak melakukan pendustaan dalam penyaksian, dan tidak melawan perkara-perkara yang diperintahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dan dalam masa yang sama juga, kalau kita lihat para hadirin rahmati Allah Subhanahu taala, Nabi menjadikan balasan kepada perjanjian ini. Kalau mereka tunaikan janji, Nabi menjadikan perjanjian balasannya adalah balasan ukhrawi. Nabi langsung tidak menjanjikan keduniaan kepada para sahabat yang menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi supaya apa? Supaya, kata Fadilatul Syekh Yusri, supaya para sahabat mengambil pahala mereka yang penuh sekali di akhirat kelak. Maksudnya Nabi tidak langsung menjanjikan, kalau kamu begini-begini, saya akan bagi bagian. Okey. Jadi supaya, kata Fadilatul Syekh Yusri, supaya para sahabat Nabi yang berjanji ini, mereka mendapat pahalanya penuh di akhirat kelak. Bukan maknanya pahala yang mempunyai unsur-unsur keduniaan. Sebab ada juga para sahabat yang Nabi janjikan dengan unsur keduniaan. Contoh macam Sayyiduna Suraqah. Kalau kamu lepaskan aku bagi kamu gelang kerajaan Parsi. Jadi maknanya ada juga beberapa orang sahabat yang Nabi mengganjarkan mereka dengan ganjaran yang bersifat keduniaan. Sebab manusia berbeza-beza. Jadi di sini Nabi memberikan ganjaran semata-mata kerana Allah. Fa'ajruhu 'ala Allah. Nabi tak kata fa'ajruhu ana sa'aj'alukum insyaallah min wuzara'i fil Madinah, anta salakum wazir wuzara wa anta waziril mal. Tak ada. Masing-masing hanya akan mendapat pahala semata-mata di akhirat kelak. Wa man asaba min zalika syai'an fa'uqiba fid dunya fa huwa kafaratullah. Siapa yang dia tidak menunaikan janji ini, akhirnya dia telah melakukan perbuatan-perbuatan di atas. Benda-benda jahat yang di atas ni dia buat, dia mencuri contoh, dia berzina. Lalu dia diberikan balasan di dunia, dia dikenakan hukuman hudud ataupun qisas, fa huwa kafaratullah. Maka hukuman itu akan menjadi penebus dosa dia. Jadi sini kita dapat tahulah bahawa hukuman syarak itu bukanlah untuk menzalimi penjenayah, sebaliknya untuk membersihkan dia daripada dosa. Maka kafarah dia, apabila dia sudah terkena hukuman di dunia, di akhirat dia tidak akan lagi dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Wa man asaba min dhalika syai'an thumma satarahu Allah Azza wa Jalla fa huwa ila Allah. In syaa'a 'afa 'anhu wa in syaa'a 'aqabahu fa bayya'nahu 'ala dhalik. Kemudian Nabi kata, ada kalau di kalangan kamu ada pula orang yang dia telah dia tidak menunaikan perjanjian di atas, kemudian di dunia dia tidak pula kena sebarang hukuman, dia terlepas. Sama ada orang tak tahu ataupun orang adukan kepada hakim, tapi syarat dia tak cukup, akhirnya dia terlepas di atas hukuman di dunia, maka nasib dia di akhirat adalah terserah kepada Allah. Insya'a 'afa anhu wa insya'a 'aqabahu. Jadi kalau Allah mahu, Allah akan azab dia. Kalau Allah mahu, Allah akan ampunkan dia tanpa diazab sama sekali di akhirat kelak. Jadi di sini menunjukkan bahawa Muslim itu tidak maksum daripada maksiat. Kata Fadilatul Syekh Yusri, hadis ini menunjukkan Muslim tidak, al-Muslim laisa ma'suman. Orang Muslim dia bukan maksum daripada maksiat. Al-maksum hanyalah para Nabi dan para Rasul. Hatta para sahabat sekalipun, mereka kadang-kadang terjatuh juga dalam lembah maksiat. Namun sangat jauh bezanya. Walaupun mereka jatuh dalam lembah maksiat, contoh macam sahabat Nabi yang bernama yang berzina tu siapa? Sayyidina Ma'iz dan juga seorang lagi perempuan yang Al-Ghamidiyah. Sampai Nabi kata kalau mereka taubat mereka ini kalau nak dibahagikan boleh menyeluputi seluruh ahli Madinah ketika itu, yang terdiri pada kalangan para sahabat. Mereka punya taubat sangat dahsyat. Jadi walaupun mereka itu jatuh dalam lembah maksiat, tetapi mereka cepat bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab tidak ada yang maksum melainkan hanya para nabi dan para rasul. Dan subhanallah, ucapan Nabi ini akhirnya diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab perjanjian ini adalah perjanjian dinamakan sebagai Bai'atun Nisa. Bai'atun Nisa. Kenapa dinamakan Bai'atun Nisa? Sedangkan tak ada orang perempuan pun. Tidak ada langsung orang perempuan dalam perjanjian kali pertama ini. Kerana akhirnya apa yang disebut oleh baginda Nabi ini telah dinyatakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Mumtahinah. Di surah Al-Mumtahinah bicara tentang apabila orang perempuan berbai'ah kepada Rasulullah, maka hendaklah mereka beginian. Sama dengan apa yang disebut oleh baginda Nabi sewaktu awal-awal dahulu sebelum turunnya surah
Al-Mumtahinah. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minat yubay'naka ala alla yushrikna billahi syai'an wa la yasriqna wa la yaznina wa la yaqtulna auladahunna wa la ya'tina bi buhtan yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sinaka fi ma'ruf fabayi'hunna wastaghfir lahunna Allah innallaha ghafurur rahim. Kalau kita tengok sama macam ucapan Nabi. Jadi kata Fadilatul Syekh Yusri, ini menunjukkan bahawa Nabi itu muwaffaq. Kalam baginda Nabi itu akhirnya kena dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Okey, sedangkan suatu baginda sebut belum lagi turun surah ini ya. Baik, hadis yang seterusnya, wa anhu bihi qala an Abi Bakrah, bukan Abu Bakrin satu orang, Sayyidina Abu Bakr, sini Abu Bakrah ada tamarbutah An Abi Bakrata radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul idza iltaqal muslimani bisayfayhima falqatil wal maqtul fi an-nar qultu ya Rasulullah hadha al-qatil fama balu al-maqtul qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Sayyidina Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu telah menjadikan hadis ini sebagai penghalang beliau untuk membantu mana-mana sahabat yang terlibat dalam peperangan pada zaman fitnah. Di antara Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Muawiyah, Sayyidina Abu Bakrah mengambil sikap untuk tidak terlibat dalam mana-mana sekali. Atas dasar kerana tidak mahu terjebak dalam hadis yang beliau dengar sendiri pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar." Bila dua orang muslim sudah bertemu masing-masing dengan pedang masing-masing, orang ni nak bunuh orang ni nak bunuh satu lagi, maka fal qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh, yang kena bunuh dua-dua masuk neraka. Okey, yang membunuh dan yang kena bunuh dua-dua masuk neraka ya. Cuma kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rusdi Al-Hasani, fal qatil wal maqtul finnar ini adalah apabila kedua-duanya itu berperang bukan atas dasar kerana Allah Azza wa Jalla. Bukan atas dasar kerana Allah. Adapun para sahabat, mereka berperang, maknanya Sayyidina Muawiyah berperang dengan Sayyidina Ali atas dasar kerana Sayyidina Muawiyah melihat Sayyidina Ali telah tersasar daripada kebenaran. Sayyidina Ali pula memerangi Sayyidina Muawiyah atas dasar kerana melihat Sayyidina Muawiyah telah burah, telah menjadi orang yang keluar daripada kewajipan mentaati imam. Maka masing-masing berijtihad. Walaupun natijahnya agak besar membawa kepada kematian para sahabat, namun atas dasar kerana innamal a'mal binniyat, masing-masing niat dia kerana Allah SWT, maka Allah dengan sifat rahimnya mengampunkan semua yang terlibat. Cuma hadis ni pula bicaranya tentang kalau dua-dua itu berperang atas dasar dunia. Orang ni tak puas hati orang ni, orang ni tak puas hati orang ni. Jom kita repeat contoh. Tak puas hati kan? Kita tengok bertumbuk, mati dua orang ataupun seorang mati. Baik, yang mati tu macam mana? Masuk neraka juga. Yang tak mati pun masuk neraka juga. Maksudnya mereka berhak untuk masuk ke neraka Allah Azza wa Jalla. Sebab tak mesti kena masuk neraka. Sebab kalau dia buat kesilapan, kalau Allah ampunkan, Allah boleh masukkan dia terus ke syurga Allah Azza wa Jalla. Namun hadis ini nak beritahunya nasib orang yang membunuh dan nasib orang yang dibunuh atas dasar kerana mereka berperang bukan kerana Allah Azza wa Jalla. Dua-dua berhak untuk dicampakkan ke dalam api neraka Allah Azza wa Jalla. Dan dalam masa yang sama disebut izal taqal musliman, apabila dua orang muslim telah bertemu dengan pedang masing-masing, menunjukkan bahawa mereka membunuh itu tidak menyebabkan terkeluar daripada agama Islam. Dan ini akidah yang dipegang oleh akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan ashabul kabair mazalu muslimin. Al-kabirah la tukhrij al-asi 'anil Islam. Berbeza dengan apa yang dipegang oleh Al-Khawarij yang mengatakan bila buat dosa je keluar jadi kafir semua. Jadi sebab Nabi kata izal taqal musliman. Nabi tak kata pun laqad kharaja 'anil millah kan. Sebab tu apabila ada ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi yang menunjukkan seakan-akan orang yang membunuh itu kekal api neraka, masuk kekal di sini bukan kekal selama-lamanya. Tapi maknanya mereka akan berada dalam api neraka dalam tempoh yang panjang. Jadi Sayyidina Abu Bakar tanya kepada Nabi, okey, yang membunuh kita fahamlah kenapa dia boleh masuk neraka, sebab dia membunuh. Tapi yang kena bunuh macam mana pula? Lalu kata Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Dia pun memang bersemangat betul nak bunuh kawan dia tu. Cuma takdirnya dia yang kena bunuh. Tapi kalau lah takdir itu berubah, dia yang berjaya mengalahkan, maka dia lah yang akan membunuh. Di sini juga kalau kita perasan, niat itu
Niat selagi mana tak sampai kepada azam yang jamid itu, dia masih lagi boleh diampunkan Allah. Satu orang yang dia baru bercita-cita nak buat maksiat, bukan di Mekah ni, di Madinah contoh, atau di tempat lain, dia bercita-cita nak buat maksiat, dah rancang lah, tapi yalah masih lagi mikir nak buat ke tidak buat dia. Tapi dia macam teringin nak buat. Dia masih belum ditulis dosa dia. Tapi kalau dia dah bersungguh, jomlah kita tawakal Allah. Tawakal Allah pula nak buat maksiat. Dalam perjalanan kena langgar, patah kaki, tak jadi buat maksiat. Sebab kaki patah. Berdosa tak dia? Berdosa. Buktinya hadis ni. Dia dah bersungguh dah nak bunuh, tapi dia tak berjaya untuk membunuh sebab dia yang kena bunuh. Tapi azam dia dah bukan lagi baru mujarrad tafakkur, dia dah bulat jitu dah. Cuma takdirnya tak berjaya sebab Allah tak takdirkan benda maksiat tu berlaku, maka dia tetap dihukum oleh Allah Azza wa Jalla di atas dasar kerana dia sudah bulat tekad untuk melakukan maksiat. Kalau di Mekah lagi dahsyatlah. Bukan sekadar bulat tekad, kalau sudah punya perasaan dan sudah mula bercadang nak buat maksiat, seronok juga kalau buat maksiat ni di Mekah, tapi tak buat lagi. Dia sudah berdosa kerana jalannya bumi Makkah Al-Mukarramah. Di Madinah pula tidak. Di Madinah seperti tempat lain. Kenapa? Kerana berkat tempat Nabi SAW, dan kerana zamannya Nabi, walaupun dia sudah ada cita-cita tapi belum lagi jazim, belum lagi dah sampai bulat tekad, dia belum lagi ditulis dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau siapa-siapa nak tanya terus Kalau tak ada saya jalan terus Adakah sesaan bagi umat Islam tu sama dengan sesaan bagi orang kafir? Saya faham dia. Okey, Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi pernah sebut kepada kami, orang bukan Islam bila mereka diazab dalam api neraka, mereka akan kekal dalam api neraka dan mereka hidup dalam api neraka. Dan mereka berborak, mereka bersembang, mereka bergaduh. Bukan sekadar mereka kena godam, mereka juga saling godam-menggodam. Orang ni maki orang ni dalam api neraka tu masing-masing mereka hidup dalam api neraka. Adapun orang Islam, apabila dia dicampakkan ke dalam api neraka atas dasar keadilan Allah, dia masuk dalam api neraka, dia akan terus mati. Maknanya, contoh dia dibakar berapa ratus tahun, kita tak tahu. Sepanjang itu dia mati. Sampailah pada waktu sehingga Allah Ta'ala keluarkan dia, mayat dia itu yang dah jadi abu tu dicampakkan ke dalam sungai kehidupan, lalu baru tumbuh balik. Ini sebenarnya ada perbezaan di antara neraka bagi orang Islam yang asli dan juga neraka yang disediakan kepada orang yang bukan Islam. Sebab tu jahat macam mana orang Islam sekalipun, kalau dia berjaya mati sebagai Muslim, dia tetap macam mana pun dia akan ke syurga Allah Azza wa Jalla juga. Okey? Dia orang Muslim yang neraka yang dia mati tu dah tempoh sesaan tu, maksud dia tak rasa sesaan tu. Ya, kalau dia dah mati dia tak rasa. Sepanjang tu dia tak rasa sesaan. Atas dasar rahmat Allah kepada umat Islam, tapi dia akan rasa mula-mula tu. Sebelum nak mati tu, masa nak kena campak tu, masa dia terasa perit api neraka tu, masa tu. Jadi macam mana? Kita sabar sikit ke macam mana? Tahu nak sebelum ke mati tu pun tak disebut hadis lah. Tapi disebut semata-mata dicampak lah api neraka, dia mati terus. Jadi jangan pula kalau macam tu kita sabar sekejap sikit sebelum nak mati je. Jangan fikir begitu. Tapi dihidupkan balik, lepas tu diseksa semula. Tak. Selepas dia dihidupkan semula, dia akan terus ke syurga Allah Azza wa Jalla. Sebelum itu yang azab kubur tu macam mana? Azab kubur pula, kata saya minta maaf saya tukar nakal je Kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, azab dalam kubur itu adalah atas dasar untuk mengkafarahkan dosa si Muslim tadi. Sekiranya dia mati dalam keadaan dosa dia banyak, maka dia akan diazab dalam api neraka di dalam kubur menjelang sebelum dia nak sampai ke alam akhirat. Kalaulah azab dia itu dia diseksa dalam api neraka itu dalam kubur tu, akhirnya selesai dosa dia, dibersihkan, istilahnya dibersihkan dalam kubur, maka dia sudah bersih sewaktu di akhirat dan dia tak akan lagi dimasukkan ke dalam neraka. Maknanya hatta azab dalam kubur kepada orang Islam pun adalah rahmat sebenarnya. Tapi yalah, macam mana kita nak rasa sikit tu. Itu isu dia lah kan. Yang kita intafal musliman tu kan, kalau dua-dua niat niat kerana Allah mati, dikira fisabilillah. Kalau contoh yang berlaku macam perang sahabat, Sayyidina Ali lawan Sayyidina Muawiyah, Sayyidina Muawiyah lawan Sayyidina Ali.
Sayyidina Muawiyah nampak Sayyidina Ali tak nak laksanakan hukuman qisas, berlaku kezaliman kepada Sayyidina Osman, dibunuh tanpa pembunuhnya dijatuhkan hukuman, dan pembunuh Sayyidina Osman dalam tentera Sayyidina Ali. Ini dah melampau. Mana kutiba alaikumul qisas. Sayyidina Ali nampak bukan tak nak buat, tapi nanti dulu kita bagi keadaan pelang kabut. Saya kena kaji, mana boleh main hukum ikut sembrono, mesti secara adil. Siapa yang lihat orang ni bunuh? Siapa ni? Dia dibunuh betul kerana bunuh atau kena paksa? Semua tu perlukan kepada penelitian dari segi sudut mahkamah. Jadi satu orang melihat satu keadaan, yang ni lihat satu keadaan. Dalam keadaan masa tu tak ada WhatsApp. Nak muamalah sebenarnya benda tu saya mengalaminya sendiri sewaktu berlaku kematian Syekh Ahmad Aifat. Sewaktu kita berada di Masjid Azhar ketika itu masing-masing marah. Ulama Azhar pula kata sabar. Yang kata sabar tu semuanya adalah sahabat-sahabat karib kepada Syekh Ahmad. Tapi ni orang awam ni. Siapa yang bunuh? Jadi suasana ketika tu, masa tu saya terfikir subhanallah, dalam keadaan kita yang dah ada kemudahan, tapi di saat ujian tu berlaku, kadang-kadang kita dah tak mampu nak mengawal emosi. Jadi masing-masing nampak bahawa kebenaran berada di pihak mereka. Jadi kalaulah ianya kerana Allah Azza wa Jal, maka berdasarkan apa yang dipegang oleh Ahlussunnah wal Jamaah, walaupun berlaku pembunuhan, berlaku peperangan yang besar di kalangan para sahabat, atas dasar kerana innamal a'mal binniyat, maka kesemuanya itu adalah diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang benar akan mendapat 2 pahala. Yang salah mendapat 1 pahala atas dasar ijtihad dia yang salah. Kira syahid. Ya. Dan yang dipegang oleh ulama-ulama Al-Azhar dan juga ulama-ulama Al-Sunnah dalam isu pertelingkahan para sahabat ini adalah yang benar adalah Sayyidina Ali. Pun begitu, tidaklah mengurangkan rasa hormat kita kepada para sahabat Nabi yang lain. Di dalam isu tu sahabat pecah 3. Ada bersama Sayyidina Ali, ada bersama Sayyidina Muawiyah, ada yang ambil tindakan tak nak terlibat langsung. Antaranya Sayyidina Abu Bakrah, antaranya Sayyidina Abdullah bin Umar, antaranya seorang sahabat lagi. Dia ni saya terlupa namanya. Tapi hadisnya dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, dia patahkan tu ke pedang ni. Dia kata dah, dulu aku guna pedang ni lawan musyrik, sekarang nak berlawan orang Islam, biar aku patahkan pedang. Patah pedang ni. Dia tak mau terlibat. Terasa kerana tidak mahu terlibat dalam pembunuhan sesama kaum muslimin. Okey. Dan isu pembunuhan di kalangan para sahabat ni menjadi isu yang berterusan sampai ke hari ni. Golongan Syiah ambil kesempatan, dan kalangan Ahlul Bait Rasulullah pun ada yang terkesan dengan apa yang dipegang oleh Syiah, sehingga mereka pun kadang-kadang marah kepada para sahabat sebab atas rasa kekeluargaan. Tapi maknanya begitulah takdir yang berlaku pada umat Islam. Mau tak mau kita balik kepada apa yang disebut oleh baginda Nabi SAW. Dan kita alhamdulillah Ahlussunnah, kita sayang pada semua sahabat Nabi dan kita hormat betul-betul pada seluruh ahli keluarga Nabi. Jadi kita ambil pendirian yang sangat-sangat baik. Dengan sahabat kita hormat sebab mereka orang yang paling terbaik dipilih oleh Allah bersama dengan Nabi. Dalam masa yang sama, ahli keluarga Nabi ini mereka merupakan itrah, orang yang dipilih Allah untuk bersama nasab dengan Nabi. Bukan mereka yang buat permohonan, mereka Allah yang pilih. Ini adalah pilihan daripada Allah Azza wa Jalla. Wa anhu bihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man yakum lailatal qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Orang yang mendirikan malam al-qadar, malam al-qadr, kita orang Melayu sebut malam Lailatul Qadar. Malam tu dah malam dah, lailah pun malam juga kan. Malam al-qadar, al-qadr, dalam keadaan keimanan. Dia percaya bahawa Allah Taala akan ganjarkan dia. Dia bukan buat tu betul ke dapat pahala? Betul ke? Tak, dia buat tu atas asal iman, keyakinan dia. Wahtisaban, iaitu dia buat pula atas kerana ibtigha'a mardatillah. Jadi dia mendirikan malam al-qadar atas dasar dia percaya bahawa Allah Taala akan ganjari dia. Yang kedua, dia buat itu atas dasar kerana mengharap redha Allah, bukan untuk tujuan tunjuk kat orang. Apa yang berlaku, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Semua dosa-dosa dia yang telah lepas semuanya akan diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu para ulama kita mengatakan iaitu dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh orang tadi. Kerana dosa besar memerlukan kepada taubah. Dia tidak akan ditakfirkan, dibuang semata-mata dengan amalan soleh. Macam ayat tu,
kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Macam mana awak sebelum ayat tu? Siapa ingat? Wa kaffir 'anna sayyi'atina. Kafir sayyi'at. Sayyi'at tu maksud dia dosa kecil. Zunub tu adalah dosa besar. Cuma zambun yang dimasukkan sini adalah sayyi'ah. Siapa ingat ayat tu? Wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ighfir lana dhunubana. Ya Allah ampunkan. Maksud dia taubat. Wa kaffir 'anna sayyi'atina. Hancur leburkan ya Allah dosa-dosa kecil kami dengan ibadah yang kita lakukan. Jadi di sana ada dosa kecil, dosa besar. Yang dia masukkan di sini zambun di sini maksud dia sayyi'ah. Masalah qiyamul lail ni kalau kita buka qiyamul lail dalam masalah qiyamul lail pada malam al-qadar, maksudnya siapa yang menunaikan sembahyang tarawih itu termasuk qiyamul lail. Tarawih itu termasuk qiyamul lail pada bulan Ramadan. Cuma para ulama berbeza pendapatlah sama ada apakah maksud mendirikan malam itu cukup dengan sedikit atau kebanyakan malam atau seluruh malam. 3 pendapat. Ada pendapat mengatakan kalau dia asal dia sembahyang sunat dia, asal dia mendirikan walau sedikit dengan dia beribadah 10 minit contoh, lepas tu dia lain di bantai tidur, maka dia juga dianggap seorang yang mendirikan malam. Ada pun ulama kata tak, itu tak mendirikan malam. Malam tak berdiri pun kan. Tak dapat berdiri pun malam. Malam tu terbaring kan. Berdiri ni mesti nampak bersungguhlah. Ada ulama kata sekurang-kurangnya dia beribadah melepasi setengah malam. Malam bermula pada maghrib, berakhir dengan masuk subuh. Mesti 50% tambah 1 minit satu. Barulah dianggap mendirikan malam. Ada pula para ulama mengatakan masuk mendirikan malam seluruh malam dia tak tidur. Dan inilah yang dipegang oleh ramai juga ulama-ulama kita. Sebab Nabi pada malam-malam akhir terus tak tidur. 10 malam yang terakhir Nabi tak tidur langsung. Berbeza dengan malam-malam sebelumnya. Nabi tidur juga. Jadi qiyamul lail ini berlaku sikit lah. Sedikit perbezaan pendapat ulama dalam menentukan apakah maksud qiyamul lail. Cuma kata Fadilatul Syekh Yusri, barang siapa yang pada bulan Ramadan dia menunaikan sembahyang isyak berjemaah dan dia sembahyang subuh berjemaah sepanjang bulan Ramadan, dia boleh bersumpah dengan nama Allah bahawa dia telah mendapat Lailatul Qadar. Kalau dia sembahyang subuh berjemaah, sembahyang isyak berjemaah sepanjang bulan Ramadan, dia boleh bersumpah dengan nama Allah yang dia telah mendapat Lailatul Qadar walaupun dia tak sembahyang tarawih langsung sepanjang malam tu. Tapi kawan-kawan boleh pilihlah package yang tuan-tuan nak. Di sana ada pelbagai package yang kita boleh pilih. Tadi kalau dalam ayat tu azam tu maksud Al-Kabira. Wakaffir anna sayyi'atina. Kenapa kalau yang sayyi'ah dia guna kafarah? Sebab kafarah tak perlu kepada taubat. Kafarah kadang-kadang kita buat baik, contoh kita berwuduk kan, bila kita berwuduk jatuh habis dosa-dosa kita. Itu maksud dia takfir. Dilenyapkan dosa, tak sempat kita nak mohon ampun, bersalam sama muslim, bersalam gugur dosa-dosa kita. Jadi banyak perbuatan-perbuatan kita yang kita tak perasan Allah Ta'ala sudah mengampunkan dosa kita tanpa kita minta. Cuma ada dosa yang perlu kepada mohon pengampunan, iaitu dosa-dosa besar. Wa anhu bihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala Inna ad-dina yusrun wa la yushadda ad-dina ahadun illa ghalabah fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rauhah wa syai'im minad duljah. Agama kita mudah. Maknanya syariat ni mudah, tak macam hukum hakam syarak yang difardukan ke atas umat sebelum kita. Susah. Baju kotor, bukan basuh, gunting terus kalau kena najis. Daging unta tak boleh makan terus. Apa lagi antara benda yang sembahyang tak boleh sembahyang di mana-mana tempat, mesti sembahyang di tempat ibadah saja, tak boleh sembahyang di mana-mana tempat. Kalau kita mana-mana tempat kita berhenti Allahu Akbar jalan. Maknanya ada beberapa hukum hakam yang berat dikenakan ke atas umat-umat sebelum kita. Kalau perang tak boleh dapat ghanimah, tak ada cara lain. Mesti orang kata apa? Mesti semua tawanan hendaklah dibunuh. Kalau ikut syariat sebelum ni. Adapun syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya mudah. Betul Nabi kata innad dina yusrun. Sesungguhnya agama kita ini, maksud dia syariat Islam yang dibawa oleh baginda Rasul, hukum hakam fiqahnya adalah mudah.
wala yushadda ad-din ahadun illa ghalabah. Tak ada satu orang pun yang dia sengaja nak menyusahkan diri dia, melainkan bukan agama yang kalah, dia yang akan kalah. Bukan agama yang kalah, dia yang akan kalah. Dia ingat dia boleh mengalahkan agama, maksudnya dia nak buat payah-payah dan dia berjaya, tak. Dia yang akan tak berjaya lepas tu. Sebab dia tak akan mampu untuk menyusahkan diri dia. Fasaddidu wa qaribu. Fasaddidu. Saddada yusaddid ni kalau kita contoh macam kita panah tu, kita target tu biar tepat, fasaddidu. Cuma saddidu di sini kata Fadilatul Syekh Yusri bin Ushdi adalah buatlah ibadah itu biqadril imkan. Waj'al ibadataka sahihah. Ij'al ibadatak sahihah ala qadril imkan, ala qadri al-istita'ah. Itu maksud saddidu. Pastikan tepat. Maksudnya tepat dengan hukum hakam syarak dan pastikan benda tu berdasarkan yang terbaik yang kamu boleh buat. Wa qaribu, hampir-hampirkan. Nak ke mana? Kata Fadilatul Syekh Yusri, maksud dia hawilu an tajtahidu hatta takun ibadatuka kamilah. Tadi kita pastikan dari segi hukum hakam fiqh dia ibadah kita benar, kena dengan syarak. Okey, kemudian naik sikit tahap, bukan semata-mata ibadah kita kena dengan syarak, pastikan ibadah kita sampai ke tahap sempurna. Dengan hukum hakamnya, dengan sunatnya, dengan keikhlasannya, usaha. Wa abshiru. Hendaklah sampaikan, kita hendaklah menyampaikan berita gembira. Apa maksud dia? Kata Fadilatul Syekh Yusri, maksud dia abshiru bisabab isabatikum al-haq. Faj'al zannaka billahi hasanah. Nabi kata bergembiralah. Maksud dia, bila kamu dah pastikan ibadah kamu kena dengan hukum hakam dan kamu berusaha sedaya kemampuan kamu untuk mendekati kepada kesempurnaan, maka bergembiralah bahawa Allah akan menerima ibadah kamu. Ai ij'al zannaka zannan hasanan billahi azza wajal. Wasta'inu, mintalah bantuan bil ghadwah pada waktu awal pagi, iaitu ba'dal fajri. Jadi di sinilah datangnya pensyariatan. Kalau kita tengok dalam tarikat kesufian, selepas subuh dia buat apa? Zikir, baca wazifah, baca hizib. Sebab Nabi SAW sebut apa? Wasta'inu bil ghadwah. Sebab waktu-waktu ni kita tengah fresh, waktu-waktu kita tengah bersemangat. Wasta'inu bil ghadwah. Mintalah bantuan. Maksudnya kamu jadikan waktu-waktu ini sebagai target kamu dalam menambahkan ibadah kamu. Wasta'inu bil ghadwah, itu fi awwalin nahar war-rauhah, itu pada waktu petang. Maksudnya pada akhirun nahar. Al-ghadwah ar-rauhah maksudnya akhirun nahar. Dan kita tengok memang dalam penyusunan Nabi SAW juga ulama-ulama sufi kita, lepas asar tu ini adalah waktu zikrullah. Baik, pada pagi awal fajar tu kita mengingati Allah, pada waktu petang pun kita mengingati Allah. Sebab malam takut terlelap. Macam para sahabat, mereka berpenat lelah pada waktu pagi, main ke malam tu dah letih lah. Okey. Wa syai'in minad duljah, sikitlah wa syai'. Yani haga basita minad dulja'i fil lailah. Jadi pastikan pagi kamu guna sungguh-sungguh waktu pagi dengan beribadah sebab masih kuat. Kemudian lepas asar, kemudian sedikit pada waktu malam. Maknanya sama ada tengah malam, awal malam, akhir malam, pastikan kita mengambil manfaat dengan kita beribadah. Alhamdulillah kita di Madinah, kalau kita tengok semangat beribadah kita lain macam. Kalau di Mesir tu semangat juga, tapi lain macam juga kan. Di sini dia punya ibadah lain macam. Boleh pukul 5 boleh bangun, berjalan, subhanallah. Ya Rabbi, ya laitana nakun, ya Allah, Allahumma amitna bil Madinah. Khalas, musyazin mas. Ba' suri ay fil ghadwah. Anta jina min Makkah ila Madinah, contoh kan. Bi itu kadang-kadang masuk fi. Ana taraktu asya'i bil Madinah. Ana taraktu hubbi bil Madinah. Maksud dia saya meninggalkan cinta saya di Madinah. Bi di sini maksud dia fi. Allah. Kullu haga antum majzubun boleh. Okey? Bi di sini maksud dia fi, taqi, taqi din. Wasta'inu bil ghadwati war rauhah wa syai'im minad duljah. Hadis ni memang ingat sungguhlah masa Syekh Yusri Hafizahullah datang ke Mesir, datang ke Malaysia.
Jadi kami tak tahu siapa, kami diminta 3 orang. Saya, Ustaz Nazrul dengan kawan saya Ustaz Juzaili. Kita nak ambil pagi kan, ambil petang, ambil malam ni. Dia tak tahu nak ni. Luckily saya sebut bil ghadwah war rahah wa syai'in minad duljah. Jadi hadis ni ada sikit lah dia punya kenangan saya dengan beliau. Jadi saya kena pada al-ghadwah. Kawan saya Ustaz Juzali kena pada ar-rahah. Dan Ustaz Nazrul pula syai' minad duljah. Okey. Kami 3 orang jadi muntarjim. Dan rakaman kelas tu ada rakaman kelas tu ada. Nantilah di Mesir nanti siapa yang nak khamsariat bas. Wa anhu bihi qala wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala inna wafda Abdul Qais lamma atau an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala manil qaum au manil wafdu. Bila sebut kalimah au ni saya sering terfikir, alangkah baiknya. Saya tak pasti kalau ada yang pernah menulis atau tidak. Baik di Mesir ataupun di tempat-tempat lain, ada tak satu orang yang dia mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW yang padanya ada kalimah au? Sebab saya peribadi menghadapi sedikit masalah dalam menentukan au dalam hadis Nabi, adakah ianya li syakir rawi ataupun dia adalah min alfazin Nabi. Contoh di sini memang syak lah. Takkan Nabi kata manil qaumu au manil wafd. Semestinya bukanlah ikut siap ayat ni, bukan begitu. Sama ada Nabi sebut manil qaum atau yang Nabi sebut adalah manil wafd. Cuma perawi tak pasti mana satu lafaz yang digunakan oleh Nabi lalu datangkan kalimah au untuk menunjukkan kekurangan pada ar-rawi. Namun terpaksa sebut atas dasar amanah dalam menyampaikan sabdaan Nabi SAW. Ya kita pun begitu. Kalau kita tak pasti, kamu tak tahu. Dulu saya sendiri peringkat awal susah nak sebut saya tak tahu. Tapi rupanya senang. Tak perlu susah. Tanya hukum? Tak tahu. Dia dulu peringkat awal kita belajar. Bila kita balik orang tanya. Nanti orang tanya hukum. Kita kerana nanti saya cuba rujuk. Saya tak pastilah. Ikut ayat lah. Ikut ayat. Tapi rupanya lagi senang aku sebut. Saya tak tahu. Dan saya pernah satu pakcik tu. Dia kata, dia tanya soalan. Saya kata saya tak tahu. Dia kata belajar azhar pun tak tahu. Saya kata saya memang tak tahu. Tapi kalau pakcik nak tahu jawapan juga, saya nak tipu ni. Pakcik nak tahu jawapan betul ke jawapan yang tak betul? Jawapan dia kata nak tahu jawapan betul. Kalau jawapan betul saya tak tahu. Ada satu syair saya pernah terbaca. Dia bukan syair lah, satu ucapan satu orang alim tu. Dia orang tanya soalan dia tak tahu. Lepas tu orang bising lah. Lepas tu dia kata la tanzu ila tuli lihyati wala kasratin nasi hauli fa inni la adri. Jangan tengok saya panjang Jangan tengok orang ramai. Saya tak tahu. Bila tak tahu, jawab tak tahulah. Okey, amanah tengok macam perawi hadis. Dia tak pasti, maka disebut au. Cuma kadang-kadang kita tak pasti. Dalam ada beberapa hadis Nabi, kita tak pasti au ni syakur rawi ke ataupun lafaz Nabi. Alangkah baiknya kalau ada di kalangan kita yang sama ada memang sudah dikumpulkan semua hadis Nabi yang ada kalimah au tu lalu dikaji betul au ni min kalamin Nabi atau min syakir rawi, dah ada atau belum ada, maka eloklah siapa yang ambil kisim hadis menjadikan tesis dia di master PhD nanti adalah apa namanya tajuk ni al ahadisul muawawah. Tak ada lagi tu istilah muawawah tu al hadisul muawaw kita kumpulkan jadi senang. Kalau orang baca hadis, au ni kalam Nabi ke syakir rawi? Kita tengok, khalas. Zakara sahibul al-ahadis al-muawawah anna au fi hadzal hadis li syakir rawi. Contoh okey. Dia ada hadis al-mu'an'anah, al-mu'an'an, al-hadisul mu'an'an, tapi tak jumpa lagi al-mu'awaw, kan? Ya Rabbuna yukhrij minna man kataba an al-mu'awawah. Manil qaum au manil wafd? Au di sini syakir rawi. Qalu Rabi'ah qala marhaban bil qaumi au bil wafdi syakarawi ghaira khazaya wala nadama. Faqalu ya Rasulullah inna la nastati'u an na'tiyaka illa fi asy-syahril haram wa bainana wa bainaka hadzal hayy min kuffari mudar famurna bi amrin faslin nukhbir bihi man wara'ana wa nadkhul bihi al-jannah wa sa'aluhu 'anil ashribah. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله وحده قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله
wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakah wa siyamu Ramadan wa an tu'tu minal maghnamil khumus wa nahahum an arba' al-hantam wad-dubba wan-naqir wal-muzaffat wa rubbama qala al-muqayyar wa qala ihfazuhun wa akhbiru bihinna man wara'akum. Hadis ini cerita tentang wafdu Abdul Qais. Abdul Qais ini mereka adalah daripada Bahrain. Mereka berasal di satu lokasi di Bahrain. Wafdu Abdul Qais. Mereka datang bertemu Nabi sebanyak 2 kali. Ini pertemuan kali pertama. Mereka datang daripada jauh dan mereka mengambil kesempatan pada bulan haram. Mereka datang bertemu dengan Nabi. Sebab pada bulan selain bulan haram, mereka sering diganggu oleh kufar Mudar. Kata Fadilatul Syekh Yusri, kufar Mudar ni kalau tak silapnya, saya ingat saya, kata beliau iaitu dia daripada keturunan Mudar lah. Nabi pun daripada keturunan Mudar juga. Cuma mereka ni bukan daripada Quraisy. Sebab Quraisy ni dah ke bawah dah. Datuk nenek moyang Nabi yang di atas tu antaranya Mudar. Jadi daripada keturunan Mudar ini ada yang turun ke Quraisy, ada juga yang turun kepada kufar Mudar ni. Yang mereka ini kalau kata Fadilatul Syekh Yusri tinggal di Najd, iaitu di Riyadh lah pada hari ini. Jadi oleh kerana sering berlaku peperangan, jadi mereka nak datang ke Nabi pada waktu yang selesa tak ada, melainkan hanya pada bulan haram. Dan orang Mudar ini sangat menghormati bulan Rajab, sehingga disebut Rajabu Mudar. Rajab Mudar. Sebab pada bulan haram yang lain kadang-kadang mereka bantai juga, lawan perang juga, tapi pada bulan Rajab mereka tak akan lawan. Jadi mereka datang bertemu dengan Nabi. Lalu Nabi tanya mereka daripada mana. Mereka sebut Rabi'ah. Kami daripada keturunan tok nenek moyang kami yang di atas bernama Rabi'ah. Nabi tahulah mereka ni orang Arab daripada belah-belah Bahrain. Lalu mereka tanya kepada Nabi SAW. Mereka sebutlah, kami tak dapat datang selalu sebab di antara kami dengan di antara anda ya Rasulullah, kami ada kufar Mudar. Kami sering berlaku perang antara kami dengan mereka. Jadi kata mereka, sebutlah kepada kami satu perkara yang jelas, supaya dengan sebab kami mengamalkan perkara tersebut, kami boleh masuk syurga dan kami boleh sebut kepada kaum keluarga kami yang berada di Bahrain. Dan mereka tanya tentang apa minuman yang halal diminum oleh mereka. Lalu dalam hadis ini Nabi telah menyuruh mereka dengan 4 perkara dan melarang mereka dari sudut minumannya daripada minum 4 perkara. Mereka disuruh oleh Rasulullah SAW untuk beriman dengan Allah SWT satu-satunya. Lalu Nabi pun tanyalah, kamu tahu tak iman tu apa dia? Lalu mereka kata Allah dan Rasulullah yang lebih tahu. Padahal mereka ni dah masuk Islam dah. Nak katanya bila Nabi tanya soalan tu, mereka serahkan jawapannya kepada Nabi SAW. Lalu Nabi pun sebut, macam yang kita tahu, al-iman adalah al-Islam, dan juga iman tu adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan Rasulullah. Itu arahan yang pertama. Arahan yang kedua, mendirikan sembahyang, mendirikan zakat, membayar zakat, puasa pada Ramadan, dan membayar 1/5 daripada ghanimah. Mana pergi hajinya? Soalannya, mana pergi haji? Kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, mereka ini tidak disuruh oleh Nabi SAW untuk menunaikan haji kerana mereka tidak ada kemampuan untuk menunaikan haji. Sebab bila nak tunaikan haji, mereka akan disekat oleh kufar Mudar. Jadi bila mereka diganggu kerana berlaku adam amni tariq, jalan tak aman, maka ketika itu gugurlah al-istita'ah fi ada'i an-nusuk. Dengan sebab itulah mereka digantikan oleh Nabi dengan satu arahan, iaitu oleh kerana mereka sering terlibat dalam peperangan, maka kalau dapat ghanimah, hendaklah 1/5 itu diserahkan ke Al-Madinah untuk diagih-agihkan berdasarkan al-khumus yang sedia maklum dalam perbahasan kitab fiqh. So Syahrul Haram bulan Rajab sahaja. Asy-Syahrul Haram kalau nak kiranya adalah 4 bulan yang makruf. Cuma Mudar tu sendiri, kata Fadilatul Syekh Yusri, mereka hormat bulan-bulan haram ni. Tapi yang sangat-sangat mereka hormati adalah bulan Rajab. Bulan haram dia ada 4 Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rajab. Tapi kenapa disebut Rajabu Mudar? Kerana dalam hadis yang disebut Rajabu Mudar, kerana orang Mudar tu sendiri mereka sangat-sangat memuliakan bulan Rajab. Kalau saya tak silapnya, kata Fadilatul Syekh Yusri, hatta bulan-bulan haram yang lain pun kadang-kadang mereka perang juga. Orang Arab ni sebelum kedatangan Islam pun mereka tidak akan berperang pada 4 bulan ni. Cuma masalahnya mereka suka memindah-mindahkan bulan.
Dia panggil an-nasa. Bulan pun pening lah. Pindah-pindah bulan. Kita selesai tahu. Lepas Januari mesti Februari. Tak, dia orang kata tak mestinya. Lepas Januari mungkin April. Lepas April mungkin Disember. Lepas Disember mungkin Februari. Dia alih kot dah. Dia tengoklah tahun ni kita punya kemasukan kurang lah. Kemasukan masyarakat Arab itu dengan merompakan. Kemasukan kita kurang. Jadi kita kena perang. Kalau kira-kiranya bulan depan bulan Rejab kita tukarlah. Bulan depan bulan Ramadan. Buka iklan. Jadi musyrikin Quraisy akan buat announcement. Okey, wahai orang Arab, bulan depan bukan bulan Rejab, bulan depan bulan Ramadan. Jadi boleh perang lah. Padahal patutnya tak boleh perang. Dan itu juga hikmah mengapa Nabi tidak menunaikan haji melainkan hanya pada Hajjatul Wada'. Sebab pada Hajjatul Wada' turutan bulan itu telah kena balik dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebelum itu masih lagi berlaku dia punya apa dia panggil an-nasa innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Amalan an-nasi itu memindah-mindahkan bulan itu adalah tambahan kepada kekufuran. Bila 4 perkara itu disuruh oleh Rasulullah kepada mereka dilarang dengan 4 perkara, iaitu mereka diharam daripada minum air yang diletakkan dalam bekas yang dinamakan hantam, bekas air yang dalam bekas yang namanya dubak, nakir dan juga al-muzaffat. Dan mungkin juga Nabi sebut al-muqayyar, ganti kepada al-muzaffat. Jadi rawi syak mana satu yang disebut oleh baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Hantam ni apa dia? Yalah, kalau bahasa Melayu kita selesailah hantam tu kan. Al-hantam ini pertamanya kata Fadilatul Syekh Husri, empat bekas minuman ini tidak ada di Madinah dan juga tidak ada di Mekah. Sebaliknya hanya ada di Bahrain. Tiba-tiba mereka datang pada Nabi tanya, kami boleh minum apa? Nabi sebut, okey, jangan minum dalam hantam, jangan minum dalam dubak. Maknanya, subhanallah, mereka jadi takjub. Nabi boleh tahu pula bekas-bekas minuman yang mereka gunakan. Jadi di sini menunjukkan bahawa nubuwatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut benda gaib yang tak ada di tempat Nabi ya. Al-hantam ni sejenis tembikar yang warna hijau. Yang digunakan oleh mereka lah, saya pun tak pernah tengok lah apakah dia al-hantam. Tapi dia sebut dalam kitab dan Syekh Hussein pun menyatakan perkara tersebut. Al-hantam ni main satu inak yang berwarna hijau Mungkin dengan sebab dia guna tumbuhan tertentu menyebabkan jadi warna hijau An-Naqir. An-Naqir ni saya pun tak pernah tengok, tapi kita boleh try lah kot. Mereka menjadikan pokok-pokok kurma itu ditebang, batang kurma ditebang, ditinggalkan pangkal dia. Boleh try kot. Kalau di Malaysia tu pokok kelapa tu, pokok nyok tebang dia punya batang tu, lepas tu yang dia punya pangkal tu digali. Akhirnya membentuk jadi macam cawan gitu. Jadi cawan besar yang tidak boleh dialih-alih ke mana-mana. Jadi mereka, geng-geng Abdul Qais ni, mereka akan letak minuman mereka di situ. Lepas tu mereka tudung lah. Jadi siapa-siapa nak minum, buka tudung tu, minum. Minum daripada pangkal batang kurma. Itu panggil an-naqir. Ad-dubak pula adalah daripada qara'ul asal. Apa dia cakap Melayu qara'ul asal? Labu daripada labu. Labu yang dah dikeringkan, lepas tu diletakkan air minuman. Kita biasa tengok cerita kungfu kan. Cerita kungfu yang tak tahulah, kami ni zaman orang tua-tua, hampa tak tengok kungfu dah kot lah. Yang kalau kita tengok cerita dia orang kan ada apa, dia ada kungfu mabuk tu. Dia minum air arak, dia bawa dia punya bekas arak dia tu dengan labu tu. Oh, labu tu. Tak tahu ke? Ya, ia kan macam tembikar. Ya, dia labu tu dikeringkan, dia dah dibuang isi dalam dia, lepas tu dikeringkan, akhirnya dia jadi macam bekas. Jadi ini juga antara contoh bekas yang digunakan oleh orang-orang suku Banu Abdul Qais. Al-Muzaffat adalah tembikar yang di bahagian apa bawah dia tu, dia letakkan sejenis tumbuhan yang berwarna hitam yang dibakar, lepas tu dia letak supaya apa, air tak keluar daripada tembikar. Siapa yang orang Sayung, orang Perak, dia tahulah. Kalau kita punya tembikar tu semata-mata tak diletakkan apa macam getah apa something gitu, nanti isi air akan keluar celah-celah apa aroma tembikar tu. Jadi mereka tembikar tu lepas tu mereka salut dengan zift.
dengan kalau ikut bahasa Melayu kita zif ni apa dia? Ta tu, ta jalan tu. Tapi yang dimasukkan di sini kalau kita buka dalam kitab adalah dia bakar sejenis tumbuhan, lalu bila tumbuhan tu dah hitam dia minyakkan dia minyakkan apa namanya bekas mereka. Jadi Nabi melarang macam getah lah, kalau kita macam getah damak tu Sebab tu siapa yang biasa beli kulah yang Mesir yang kat tepi-tepi jalan Mak Sabil tu, kalau kita letak air dia akan habis tu. Sebab apa? Dia meleleh. Dia keluar celah-celah tembikar tu. Dia bukan ada lubang pun tak, tapi dia meresap begitu dan dia keluar. Sebab tu kalau di bawah tu memang akan sentiasa berair di bawah buntut apa namanya tembikar. Jadi kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, Nabi melarang mereka menggunakan 4 bekas ini kerana minuman yang diletakkan dalam bekas ini cepat untuk bertukar menjadi arak. Jadi takut mereka minum tak perasan. Jadi Nabi tak bagi terus. Pada pertemuan seterusnya, Nabi mengizinkan mereka menggunakan bekas-bekas ini. Jadi berlaku nasih hukum lah. Jadi akhirnya 4 bekas ini dibenarkan pula oleh Rasulullah pada pertemuan mereka kali kedua. Setelah mereka menziarahi Nabi pada kali kedua. Cuma Nabi kata boleh guna 4 bekas ni, tapi pastikan dia belum bertukar menjadi arak. Muqayyar ganti kepada al-muzaffat. Yep. Bagus tak Taki banyak bertanya Okey, hadis yang seterusnya. An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala idza anfaqa ar-rajulu 'ala ahlihi yahtasibuha fahiya lahu sadaqatun. Fahiya dalam kebanyakan riwayat Sahih Bukhari dengan taskin hak tu, fahiya wa huwa. Idza anfaqa ar-rajul 'ala ahlihi yahtasibuha fahiya lahu sadaqah, ay yahtasibu an-nafaqah, fahiya ay fan nafaqah lahu ay binisbah ilaihi sarat sadaqatan. Dia punya takdirnya begitulah. Jadi kalau kita lihat dalam hadis ni, Nabi SAW menyatakan apabila seorang lelaki, suamilah untuk sahabat-sahabat yang bakal menjadi suami dan juga suami-suami yang telah mempunyai isteri ni, bila kita bagi nafkah pada keluarga kita, mari kita beli makanan, beli beras, beli keperluan dapur, maka sebenarnya kata Nabi SAW, apabila kita beli itu dalam masa sama kita yahtasibuha, kita beli itu atas rasa kerana ini arahan Allah, kerana ini tanggungjawab, kerana ini adalah semata-mata mengharapkan keridhaan Allah, fahiya lahu sadaqah. Jadi nafkah yang memang kita akan keluar, memang mau macam mana pun mesti keluar kat duit tu, nak beli beras apa semua kan. Jadi duit itu dia akan mendapat pahala sedekah kepada si pemberi tadi, si suami tadi. Lalu kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, nafkah ni wajib. Nafkah suami kepada isteri, makan minum isteri itu wajib. Maka ini lebih banyak pahalanya berbanding sedekah yang kita bagi kepada orang lain, kerana sedekah itu sunat. Jadi bertemu antara wajib dengan sunat, pahala wajib lebih banyak. Dan kata beliau lagi, maka atas dasar ini tak bolehlah orang lelaki mengungkit-ungkit. Cakap banyak, beras pun orang beli. Kalau isteri tu dia boleh jawab, cakap banyak, awak memang diwajibkan Tuhan. Kan? Apa nak bangga-bangga pula kan? Supaya macam kalau orang kata baguslah awak pergi kuliah. Kan? Bagus awak pergi kuliah, pergi kelas. Lepas tu kita boleh marah. Asal puji pula benda tu memang wajib. Kan? Pujilah benda yang sunat. Baguslah awak sering bertasbih. Tu tak apalah kan. Ini baguslah awak pergi kuliah, baguslah awak baca buku. Benda tu itu bukan pujian, itu hinaan sebenarnya. Macam kita ni tak erti macam tu. Betul tak? Kan? Sebab tak tahulah kalau sahabat bermazhab dengan mengatakan pergi kuliah tu sunat, makruh ataupun haram muakkad ke tak tahu kan. Wali azbillah min zalik. Ini semua orang rajin belakangnya. Allah. Haram alaikum ya jemaah. Ittaqullah tubu ila Allah. Okey, seterusnya Al-Bukhari yuqal. Ini adalah contoh hadis muallaq dalam Sahih Al-Bukhari. Imam Bukhari tu sebut Imam Bukhari tu sebut dalam hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini contohnya lah al-hadis al-muallaq fi Sahih Sayyidina Imam Al-Bukhari.
Sebab bainal Imam Bukhari wa baina Rasulillah masafah zamaniyah tawilah. Bukannya Sayyidina Imam Bukhari bertemu dengan Nabi. Paling tinggi sanad Sahih Bukhari dengan Nabi berapa orang? 3. Allah yaftah alaikum alaikan nur. 3 orang ni panggil apa tu dipanggil sulasiat. Hadis-hadis yang lebih kurang 20 lebih. Saya terlupa saya tepat bilangannya. 20 lebih hadisnya. Yang di antara Nabi dengan Sayyidina Al-Imam Al-Bukhari 3 orang je. Memang sahabat, tabi'in, tabi' Imam Bukhari terus. Okey? Jadi kalau nak kira hadis mu'allaq ni dia akan jatuh dhaif lah. Sebab tidak disebut sanadnya. Mungkin perawinya dhaif, kita tak tahu kan. Namun kata para ulama hadis, semua hadis mu'allaq di dalam Sahihul Bukhari adalah sahih. Maksudnya muttasilul isnad. Melainkan kalau Imam Bukhari menyatakan dengan sirah tamrid, qila, yuqal, ketika itu barulah dia tidak mengambil hukum muttasil. Tapi di sini Imam Bukhari sebut qala Rasulullah. Imam Bukhari tak sebut ukhbira ataupun qila anna, tak sebut begitu. Dia sebut qala Rasulullah bi sirah jazam, dengan sirah yang menunjukkan betul-betul Nabi sebut. Maka walaupun dari segi sanadnya adalah mu'allaq, namun dari segi standard hadis ini menjadi standard hadis yang muttasilul isnad. Dan Imam Bukhari meletakkan syarat semua hadis-hadis yang disebut dalam Sahih Bukhari adalah sahih. Maknanya semua hadis yang bersanad adalah sahih, dan semua hadis yang mu'allaq yang tidak menggunakan sirah jazam, yang tidak menggunakan sirah tamrid, dia juga adalah sahih. Tapi kalau sebut qila, itu tidak sahih lagi. Itu sekadar Imam Bukhari mendatangkan saja. Tapi Imam Bukhari sendiri tidak memandang bahawa ucapan itu berstatus sahih. Al-Bukhari qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din wa innamal ilmu bitta'allum." Siapa yang Allah mahukan padanya akan kebaikan, Allah akan memberikan dia kefahaman dalam agama. Yufaqqihhu fid din. Kalau kita buka kitab fiqh, hadis ni biasanya akan letak di awal "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Wal fiqhu lughatan al-fahmu, wa qila fahmu ma daqqa, kefahaman yang halus. Tapi dari segi bahasa yang biasa disebut oleh para ulama, al-fiqhu bermaksud al-fahmu. Bukan fiqh dengan maksud ilmu fiqh. Sebab ta'rif fiqh dengan maksud ilmu fiqh tu dia istilah yang terkemudian. Al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah, itu dia adalah istilah ulama-ulama selepas daripada asrul Rasul alaihi salatu wassalam. Akhbirni law kana al-waqtu intah. Dalam hadis ni Nabi kata, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa innamal ilmu bitta'allum." Kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rusdi Al-Hasani, kalimah yufaqihu fid din, siapa yang Allah mahukan padanya kebaikan, Allah akan menjadikan dia ni orang yang akan memahami agama dengan cara belajar. Di sini menunjukkan bahawa di situ ada unsur al-akhzu bil asbab. Okey, dalam menuntut ilmu perlu kepada al-asbab. Tarjun najata wa lam tasluk masalikah. Inna safinata lam tajri 'ala al-yabas. Betul tak? Mesti kita nak menuntut ilmu mesti ada asbab. Tapi kata kita, khalas ya Rabb, Allahu qadir ala kulli syai', al-ilmu al-ladunni min ladunna ilma. Boleh, mungkin juga ada orang-orang yang Tuhan bagi begitu, tapi bukan itu sebagai yang biasa. Kebiasaannya perlu kepada al-akhz bil asbab. Sebab tu disebut yufaqihu fid din, ay yafhamuhu yufahimhu ulumuddin fahman wa amalan. Fal maqsud wal fahmu fid din wa laysa fahman bil fan. Kemudian para hadirin rahmati Allah, tahulah kita daripada hadis ini, orang yang sudah berada dalam ilmu, dia kena bersyukur kepada Allah Ta'ala. Macam kita ni, talibul ilmi, tulabul ilmi, kita patut kena bersyukur kerana Allah sudah meletakkan kita pada sabab yang membawa kepada kebaikan. Jadi maknanya kita kena bersyukur kepada Allah atas dasar kerana itu tanda bahawa Allah mahukan kepada kita kebaikan. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Jadi bila kita sudah berada dalam lembah ilmu ini, sepatutnya kita kena bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Maksud din di sini, maksud dia akidah, syariat, tasawuf, semua sekali lah. Bukan maksud kebaikan ni hanya pada fakih agama saja.
Yufaqihu fid din, kalau nak kiranya yang dimasukkan ad-din di sini adalah merujuk kepada kata Fadilatul Syekh Yusri, merujuk kepada al-iman wal ihsan wal syara'i', maksudnya agama. Maksudnya kebaikan di sini. Maksudnya Yufaqihu khairan di sini maknanya kita boleh katakan Allah mahukan padanya kebaikan dari sudut ukhrawi. Kalau kita nak fahamnya situlah. Bukanlah menafikan orang yang tak terlibat dalam ilmu, dia tak belajar ilmu agama, dia bukan, Tuhan tak nak padanya kebaikan. Setiap orang dia ada tanggungjawab dia. Cuma kalaulah seseorang itu dia belajar agama dan dia nampak jiwa dia muyul kepada belajar agama, itu juga adalah satu tanda bahawa Allah mahukan padanya kebaikan. Cuma tidaklah menunjukkan bahawa kalau satu orang yang dia kebetulannya budak medik katakan, atau di bidang bahagian lain, bukanlah maksud dia kena meninggalkan bidang agama. Dia sepanjang hidupnya dia sebagai petani. Tiba-tiba dia kata, aku dah dengar hadis ni, minta maaf lah, carilah hampa duit, aku tak mau dah, aku nak mengaji. Dia di sana juga ada satu ibadah, iaitu dia panggil apa istilahnya, Syekh Syusri sebut benda tu. Maknanya di mana Allah letakkan kita, di situ ibadah kita. Ketika Fadilatul Syekh Yusri bin Rusdi rasa macam nak meninggalkan ilmu perubatan, beliau seorang doktor bedah peringkat awalnya, dan sampai sekarang pun memang doktor bedah lah. Belajar dalam bidang perubatan, kemudian bila belajar agama rasa seronok. Akhirnya Syekh Yusri rasa macam nak tinggalkan bidang perubatan, nak pergi kepada bidang agama. Nak tak nak jadi doktor lah, nak jadi syekh. Akhirnya Syekh Yusri tanyalah pendapat para ulama Azhar yang lain, macam-macam lah, masing-masing bagi sokongan. Cuma Syekh Yusri sendiri rasa macam hati tu macam tak sedap lagi. Bila Syekh Yusri Hafizahullah bertemu dengan Syekh Abdullah Al-Humari, bila sebut perkara ni, Syekh Abdullah kata, tak, kekal dengan ilmu perubatan, kerana di situlah Allah letakkan kamu. Bila sudah Allah meletakkan kamu di situ, maka di situlah ibadah kamu. Lalu akhirnya ucapan daripada Syekh Abdullah Al-Humari ni bagi kesan sungguh pada diri Syekh Yusri. Beliau belajar betul-betul ilmu perubatan, selepas tu betul-betul kerana Allah Azza wa Jal, sampai jadi doktor pakar dalam bidang perubatan. Tapi kata Syekh, Allah Karim. Allah Karim, walaupun beliau dalam bidang perubatan, tapi akhirnya dapat juga menadah kitab, mengaji, dan akhirnya boleh masuk Al-Azhar, dan akhirnya boleh dapat dua sekali. Dapat ilmu agama dan juga ilmu keduniaan. Wa innamal ilmu bitta'allum. Ketahuilah kita, ilmu ni perlu kepada al-akhdhu bil asbab, iaitu belajar secara berguru. Sebab tu al-isnad tu penting, belajar secara isnad. Isnad dengan maksud kita belajar itu belajar dengan guru, bukan maksudnya kejar sanad. Antara musibah yang menimpa umat Islam pada hari ini, kira nak kejar sanad. Faham tak kisah, yang penting sanad ada. Lepas tu kata Syekh Said, inilah kamasalil himar yahmilu asfarul isnad. Tapi cuba syarah. Ketika itulah dia akan ini sanad. Itu jadi mampu. Jadi kita kena belajar betul-betul berguru. Dan sebab tu antara musibah orang hari ini, dia tak nak berguru, dia belajar ikut internet dan sebagainya, secara YouTube, membaca. Akhirnya dia tersalah dalam memahami, kerana dia tidak ada dipandu. Dan kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rusdi Al-Hasani, Al-Imam Asy-Syafi'i walaupun kehebatan akal dia sangat hebat, tapi dia tetap mahu merendah diri dengan menuntut ilmu dengan ulama-ulama. Walaupun kekuatan hafalannya sangat hebat. Kenapa? Kerana sunnah menuntut ilmu tu perlu kepada guru. Di situ dia akan ada unsur tawaduk, di situ dia akan membetulkan segala kefahaman dia. Sebab tu kalau orang dia hanya berpada dengan dia punya keintelektualan dia, dengan kehebatan akal dia, orang ni yang senang jadi rosak. Dia berguru tidak, tapi dia punya kekuatan hafalan hebat, dia kefahaman dia dahsyat, orang ni akan senang rosak. Sebab dia tidak ada yang memandu dia. Dan dia daripada awal lagi tidak ada unsur tawaduk, mahu merendah diri, menuntut dengan para ulama. Sebab bagi apa aku sendiri baca faham? Kan? Okey. Al-Bukhari qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man salak, di sini juga ada al-akhdhu bil asbab. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Wa fi riwayah di sini yatlubu bihi ilman. Menuntut ilmu tu juga adalah al-akhdhu bil asbab. Man salak, dia melalui jalan untuk dia menuntut ilmu. Jadi kita alhamdulillah kita semua dah belajar dan menuntut ilmu, dah mengambil asbab. Fala taj'alul azhar fi buyutikum, ij'aluhu fi azharikum.
Man salaka tariqan yatlubu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kata Fadilatul Syekh Yusri suatu muraikan hadis ni, al-ilmu yang dimaksudkan di sini, pertama Rasulullah menggunakan ilman, tak sebut al-ilma. Didatangkan dalam bentuk nakirah. Nakirah ni kadang-kadang li tahqir, kadang-kadang li ta'zim. Di sini atas rasa ta'zim. Man salaka tariqan yatlubu bihi ilman. Maksudnya ilman nafi'an. Jadi kata Syekh Yusri, ilmu di sini tidaklah semesti ilmu agama. Bahkan ilmu ini semua ilmu yang bermanfaat. Man salaka tariqan yatlubu bihi ilman ay ilman nafi'an sawun kana dunyawiyan am ukhrawiyan sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka kata Syekh Yusri, al-ilmu wasilatun ilal jannah. Maksudnya kita sekarang ni betul-betul sedang melalui jalan yang boleh menghubungkan kita kepada syurga Allah Azza wa Jalla. Sebab dengan ilmu kita tahu hukum hakam, dengan ilmu kita tahu apa yang baik, dengan ilmu kita boleh bagi manfaat kepada umat baginda Rasul alaihi salatu wasalam. Orang yang belajar ilmu perubatan contoh, dengan ilmu dia dapat menyampaikan, dia dapat berkhidmat kepada umat baginda Nabi. Maksudnya semuanya itu akan menyebabkan seseorang itu memudahkan urusan umat baginda Rasul alaihi salatu wasalam. Wa anhu bihi an Muawiyah radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din wa innama ana qasimun wallahu yu'ti wa lan tazala hadhihi al-ummatu qa'imatan ala amrillah la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Hadis ini kita biasa dengar kan? Siapa yang Allah mahukan padanya kebaikan, Allah akan memberikan kepadanya kefahaman dalam agama. Hadis ini seperti hadis yang ke-10. Cuma hadis yang didatangkan oleh Imam Bukhari pada yang 10 sampai ada tambahan wa innamal ilmu bitta'allum. Hadis yang ke-12 pula dia ada sambungan dia tetapi tidak sama dengan di atas. Maksudnya Imam Bukhari datangkan kedua-duanya atas dasar kerana berlaku sedikit perbezaan dari segi matan hadis. Kemudian dalam hadis yang ke-12 ada sedikit tambahan wa innama ana qasimun wallahu yu'ti. Jadi apa yang kita pelajari daripada guru-guru tasawuf kita, yang hakikat yang memberikan adalah Allah Azza wa Jalla. Segala nikmat yang kita dapat ni semuanya daripada Allah, masdarnya daripada Allah. Namun siapa yang mengagihkan? Berdasarkan hadis ini kata para ulama kita, pada Syekh Yusri, guru-guru yang lain, wa innama ana Rasulullah ana qasimun, saya yang agihkan. Orang ni dapat berapa banyak, orang ni dapat berapa banyak, maka yang mengagihkan itu adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab baginda adalah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnak illa rahmatan lil alamin. Rezeki, ilmu semua itu adalah merupakan rahmat Allah, dan rahmat Allah adalah baginda Nabi. Bila Nabi sebut wa inna ma ana qasim, maka yang membahagikan itu adalah baginda Rasul alaihi wasallam. Sebab tu ada orang dapat sikit, ada orang dapat banyak. Berdasarkan apa yang Rasul nampak orang ni dapat banyak. Tapi hakikat yang memberikan itu, masdarnya adalah daripada Allah Azza wa Jalla. Kemudian disebut walan tazala hadhil ummah qa'imatan ala amrillah la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Umat ini akan berterusan akan ada. Maksudnya umat Nabi Muhammad tak akan pupus. Ini janji Rasulullah, subhanallah. Kalau kita cuba bayangkan hadis ini pada zaman baginda Nabi, wow, berapa sangat orang Islam yang ada. Musyrikin Mekah ramai. Kufar Rom, kufar Kisra wal Kaisar berapa banyak Rom dengan Parsi. Tapi Nabi sebut umat aku ini akan terus kekal sampai hari kiamat. Mereka tak akan pupus umat Rasulullah SAW. Dan hari ini kita dah lebih kurang 1,400 lebih, dan umat Nabi masih ada. Dan kita sangat meyakini sampai ke akhir zaman umat Nabi Muhammad akan ada. Dan dalam masa yang sama, ada orang majzub hadis ini juga kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rusdi, hadis ini juga menunjukkan bahawa umat Nabi Muhammad itu adalah maksum. Maksudnya di sini juga boleh jadikan sebagai dalilul ijma'. Maksum. Sebab lan tazal hazil ummah qa'imatan ala amrillah. Umat ini akan berterusan berada di atas urusan Allah, berada di atas perintah Allah. Umat ini tidak akan bersepakat untuk melakukan maksiat. Umat ini akan terus bersepakat untuk melakukan ketaatan. Maknanya
Umat Nabi Muhammad tak mustahil tiba-tiba daripada awal sampai ke akhir sepakat untuk buat maksiat. Tak. Akan ada yang buat maksiat, tapi umat atas asas sebagai umat, para ulama akan mengatakan yang ni maksiat, yang ni haram. Jadi maknanya umat Nabi Muhammad ini maksum min haisu al-jamaah, min haisu al-majmu' la min haisu al-afrad. Peribadi kita ni, setiap orang tu dia tidak maksum, sebab yang maksum hanya Nabi. Tapi kesepakatan para ulama tu adalah maksum. Sebab tu ijma' itu merupakan hujjah, walaupun para ulama yang bersepakat itu orang per individu itu tidak maksum, tapi kesepakatan mereka adalah hujjah. Okey, hadis yang seterusnya, wa anhu bihi an Asma' radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hamidallaha wa athna alaihi thumma qala ma min shay'in lam akun urituhu illa ra'aituhu fi maqami hadha hatta al-jannata wan-nar fa uhiya ilayya annakum tuftanuna fi quburikum mithla aw al-hadis au di sini syakur rawi. Fa uhiya ilayya annakum tuftanuna fi quburikum misla au qala Rasul qariban la adri ayya dhalika qalat Asma'. Jadi perawi hadis ini iaitu Sayyidatuna Fatimah, bukannya Sayyidatuna Fatimah puteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya Sayyidatuna Fatimah bintul Munzir ibni Zubair ibni al-Awam. Fatimah bintul Munzir ibni Zubair ibni al-Awam yang meriwayatkan hadis ni langsung daripada Sayyidatuna Asma'. Jadi kata beliau, saya tak pasti yang disebut oleh Sayyidatuna Asma' misla ataupun qariban. Jadi atas dasar amanah disebut kedua-duanya sekali. Yada kama qala Nasri, yada ya imma Rasul sallallahu alaihi wasallam sebut misla ataupun yang Nabi sebut qariban. Amanah al-amanah dalam menyampaikan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misla au qariban la adri ayya dhalika qalat Asma' wal qail huwa sayyidatuna Fatimah bintul Munzir ibni Zubair ibni al-Awwam min fitnatil masihid dajjal. Sama ada Nabi sebut misla fitnatil masihid dajjal atau yang Nabi sebut qariban min fitnatil masihid dajjal. Okey, di situlah berlaku syak rawi. Wasyaku huwa sayyidatuna Fatimah. Rawiyatul hadis an sayyidatina Asma'. Yuqalu ma ilmuka bihadha ar-rajul فأما المؤمن أو شك الراوي فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أيهما قالت أسماء. Sayyidatuna Fatimah bintul Munzir juga tak pasti mana satu yang disebut oleh Sayyidatuna Asma', sama yang disebut al-mu'min ataupun yang disebut adalah al-muqin, walaupun kedua-dua makna sama je. Dan Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani pernah sebut kepada kami, kalau kita nak baca hadis agak-agak kita tak ingat lafaz Nabawi itu, tulis lagi elok. Masa contoh kita lepas ni katakan kita pulang ke Malaysia, setelah kita berusaha menghafaz 1000 hadis dan dada, alhamdulillah, katakan kan, insya-Allah kita niat sesama paling alal aqal 1000 hadis fi sadri wahid minna. Kemudian bila kita balik ke Malaysia, tiba-tiba nak baca tu, hadis ni tak apa nak dekat lah. Tulis. Tak aib bila tengah ceramah tu buka baca. Tak aib, sebab kita takut termasuk di dalam ancaman Nabi, wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Mafhum maksud dia dengan kita menghuraikan. Kalau kita huraikan tak apa, kita tak sandarkan Nabi bersabda. Nabi meminta kita bagi itu tak apa lagi. Tapi kalau kita kata Rasulullah SAW bersabda, lepas tu kita pun datangkan bahasa Arab, kita kan hebat bahasa Arab kan. Lepas tu kita terlupa kalimah, kita pergi tukar. Yang tu yang takut, sebab walaupun dalam perbahasan meriwayatkan hadis secara makna ni berlaku khilaf di kalangan para ulama al-muhaddisun,
Tapi semua sepakat yang kata nak boleh riwayat secara makna ni sekiranya orang yang meriwayatkan tu tahu lafaz yang didatangkan tu sama seperti dari sudut maknanya dengan lafaz yang didatangkan oleh baginda Nabi. Cuma masalahnya siapa orang tu sekarang ni yang dia mempunyai mufradat Arabiah yang hebat, yang banyak, dan dia tahu kalimah ni dengan kalimah yang satu lagi yang Nabi sebut tu sama. Walaupun dia terlupa mana satu Nabi sebut, tapi kalimah yang didatangkan ni sama dengan kalimah yang disebut oleh Nabi. Siapakah orang itu? Ni bahas la'allahu fil ahram. Okey. Jadi kalau kita tak ingat, eloklah kita tulis. Kalau nak waktu nak habis begitu. Bisa. Fa ammal mu'minu awil muqin la adri ayyuhuma qalat asma fa yaqul huwa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ja'ana bil bayyinati wal huda fa ajabnahu wattaba'nahu huwa Muhammadun salasan. Maksud dia huwa Muhammad, huwa Muhammad, huwa Muhammad. Fa yuqal nam salihan qad alimna in kunta lamukinan bih wa ammal munafiqu aw al murtab لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. Hadis ini bicara tentang azab kubur, bicara tentang soalan yang ditanya oleh malaikat suatu seorang berada di alam kubur. Dan hadis ini iaitu selepas Nabi ucapan yang didengar oleh Sayyidatuna Asma ini adalah merupakan petikan daripada khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada solat gerhana matahari pada waktu kematian Sayyidina Ibrahim ibnu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas Nabi pada kematian Sayyidina Ibrahim berlaku gerhana matahari, lalu selepas Nabi selesai menunaikan solat gerhana, Nabi berkhutbah. Khutbah ini didengar oleh Sayyidatuna Asma dan antara isinya adalah apa yang kita dengar tadi. Jadi dalam hadis ini Sayyidatuna Asma menyatakan bahawa Nabi kata tidak ada satu benda pun yang saya tidak pernah lihat sebelum ini, saya tidak pernah dipertontonkan oleh Allah, melainkan semuanya saya telah lihat pada hari ini pada tempat saya berdiri ini. Sehinggakan syurga dan neraka pun saya melihat sewaktu saya sedang sembahyang. Jadi kata Fadilatul Syekh Husri di sini menunjukkan qalbun Nabi itu qalbun mumayyaz. Jantung baginda Nabi, kekuatan baginda Nabi itu tak macam sairil khalq. Bayangkan ditunjukkan syurga dalam keadaan Nabi sedang sembahyang, ditunjukkan neraka dalam keadaan Nabi sedang sembahyang, tak terlupa Nabi ayat yang Nabi baca. Cuba kalau kita lah katalah tengah sembahyang jenazah tiba bergerak apa? Kain kafan tu, kita tiup ketulannya. Mau tengah baca Allahumma salli ala Muhammad tu tersambung tahap benda ayat qul Allah kuliah semua tu ayat kursi kan. Sebab kita tak kuat. Sebab itu Al-Quran itu kalau turun ke atas gunung pecah gunung. Tapi turun ke atas qalbur Rasul, syuf qalbun Nabi asyad min qalbi minal jabal wa asyad min kulli syai. Sebab tu Allah pilih Nabi ni khusus kerana bagi Nabi yatahammal al-wahya, yatahammal al-ghaib. Semua benda, kalau contohlah kalau kita tengok neraka mati tu ayam tu jadi tukar sembahyang jenazah lah kan. Tapi subhanallah Nabi boleh stay. Di sini kita dah nampak bahawa Nabi ni huwa bashar. Nahnu la nadai annahu ilah la ma'azallah huwa bashar wa rasulullah abdullah walakinahu laysa kasairil bashar. Lalu kata Nabi, saya telah diwahyukan kepada saya telah diwahyukan oleh Allah bahawa kamu akan diuji di dalam kubur kamu. Kamu akan menerima ujian sewaktu kamu berada di alam kubur. Kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rusdi Al-Hasani, maksud ujian kubur ni, fitnatul qabr ni adalah soalan kubur dan juga azab kubur. Sudah fitnatul qabr, azab kubur dan juga soalan dalam kubur. Main orang yang kena tanya pun dah, yalah, kalau contoh kita lah masa sebelum masuk PESA, walaupun kita dah prepare, dah study, tapi masa nak dapat kertas tu geletar juga tu. Tak, ujian juga tu. Beza dengan satu orang masuk PESA, dia kata dah kamu dah najah lah, saya bagi najah dah balik rumah. Itu tak kena ujian. Tapi maknanya biasanya kita akan gabra peringkat awal. Begitu juga soalan kubur tu sini adalah merupakan fitnah.
walaupun orang itu boleh menjawabnya selepas itu. Lalu kata baginda Nabi SAW, ujian itu sama ada hampir-hampir atau sama. Syakur rawi. Sama ada Nabi sebut, ujian kamu dalam kubur sama seperti dahsyatnya ujian Al-Masih Ad-Dajjal. Atau yang Nabi sebut, ujian itu hampir sama dengan ujian Masih Ad-Dajjal. Di akhir zaman nanti, Allah SWT akan menguji umat Islam, moga Allah selamatkan kita semua, dengan fitnatul Masih Ad-Dajjal. Satu orang dakwa dia sebagai Tuhan, apa yang disebut semua jadi. Ramai akan yang murtad waliyahzubillah ketika tu. Ramai yang akan murtad kalau itu ni Tuhan betul ni. Inilah Allah yang kita dakwa. Tapi yang betul-betul berjaya mempertahankan keimanan kita itu betul-betul kuat iman dia. Dia berjaya walaupun segala-galanya seakan-akan bahawa Dajjal tu segala-galanya, apa yang disebut semuanya jadi, tapi orang tu dia boleh tetap dengan iman, memang dia kuat semua. Sebab tu fitnatul Masih Ad-Dajjal ni sangat dahsyat. Ramai yang akan murtad waliyahzubillah ketika Al-Masih Ad-Dajjal muncul satu hari nanti, waliyahzubillah min zalik. Lalu Nabi sebut apa yang ditanya dalam kubur. Malaikat akan tanya kepada si mati, ma ilmuka bihadzal rajul? Apa pengetahuan kamu terhadap lelaki ini? Lelaki yang dimasukkan itu adalah baginda Rasul alaihi wasallam. Jadi kata Fadilatul Syekh Yusri, ini menunjukkan bahawa seseorang ia akan melihat surah baginda Nabi SAW sewaktu dia berada di dalam kubur nanti. Nabi akan hadir, iaitu surah Nabi, jasad Nabi di Ar-Rawdah Asy-Syarifah, tetapi Nabi, gambaran Nabi, surah Nabi itu akan dilihat oleh orang yang sedang berada dalam kubur. Lalu mereka kata, apa pandangan kamu terhadap lelaki ini? Jadi kata Nabi, ada pun orang yang beriman, apa yang dia akan sebut? Huwa Muhammadun Rasulullah ja'ana bil bayyinati wal huda fa ajabnah wa taba'nah huwa Muhammad, huwa Muhammad, huwa Muhammad. Mereka dengan penuh keyakinan dan penuh kegembiraan dia kata, yang ni lah yang kami beriman ni. Orang ni lah yang kami sayang, kami cinta semua ni. Dia akan jawab dengan penuh semangat depan malaikat nanti. Lalu mereka kata, kelas nim. Nam salihan kan adimna in kunta lamukinan bih. Tapi munafik pula, pura-pura masuk Islam dulu. Sembahyang belakang kita juga. Kadang-kadang mungkin jadi imam. Munafik adalah orang yang berpura-pura masuk Islam. Dia pura-pura masuk Islam. Kita ingat dia orang Islam. Rupanya dia tu di hati dia bukan agama Islam, tapi dia pura-pura. Lepas tu bahaya kalau kita bercanggah dengan kawan sikit-sikit, engkau ni munafik ni. Jangan sebab kita tak tahu apa adalah hati orang. Dan kita pula tidak diperintahkan oleh Allah untuk buat catatan dan buat kajian siapa munafik zaman kita. Bukan kerja kita nak melihat orang ni musyrik ataupun munafik. Sebab munafik ni adalah apa yang di dalam hati seorang. Sebab tu kadang-kadang kawan-kawan yang sikit-sikit, entah munafik, entah ini, tu bahaya tu. Sebab saya tak langsung dia telah mengatakan bahawa orang itu murtad sebenarnya. Orang itu kafir, cuma muslim fi zahir. Adapun ada hadis-hadis yang Nabi kata siapa yang ada sifat ni dia munafik, maksud dia itu munafik secara amali, bukan i'tiqad. Di sana ada nifaq amali, di sana ada nifaq i'tiqadi. Yang dimaksudkan dalam hadis ni adalah munafik, iaitu orang yang berpura-pura masuk agama Islam. Apa yang dia akan sebut bila malaikat kata, apa pendapat kamu terhadap lelaki ni? Dia kata, saya tak tahu, saya tak ingat. La adri. Sami'atun nas. Dulu masa saya hidup, saya ingat apa yang orang pernah sebut. Dia ni siapa? Tapi sekarang saya dah lupa. Jadi Allah Ta'ala melupakan dia kerana itulah realiti dia. Dia bukan beriman dan sayang pada Nabi pun. Tapi dia berpura-pura menunjukkan kepada orang seakan-akan dia beriman kepada baginda Nabi. Lalu dia akan dihalang daripada menjawab jawapan yang dia reka-reka masa di dunia dulu. Di kubur dia akan jawab secara real. Saya tak tahu. Dan selepas itu dia akan dikenakan azab kubur. Masalah hunaka waqtan. Khalas. Fakultuhu ay amma al-an laqad nasitu ma qult. Amma zaman ana qult يعني هو كأنه هناك شخص هذا الرجل ولكن نسيت أنا ماذا قلت أنا حينما كنت في الدنيا سمعت الناس يقولون شيئا فقلته وأنا حي أما الآن فقد نسيته. Okay? Itu yang dimasukkan fakultu حينما كنت في عالم الدنيا قبل مماتي أنا قلت ما سمعت من الناس المسلمون يقولون إن هذا الشخص يعني في حاجة يعني لكن هو الآن نسيت.
Ini ma kuntu fi dunya ana qultu ma qala an-nas minal muslimin. Amma al-an laqad nasitu ma'lish. Dia bersebut ke depan malaikat itu ma'lish. Tak tahulah dia macam mana oleh asubillahi min zalim. Mazal al-waqtu. طيب الحديث الأخير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو syaqarawi nafsihi. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia sekali mendapat syafaat anda pada hari kiamat?" Kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rusdi, Sayyidina Imam Abu Hurairah nak tanya Nabi, siapakah VIP yang paling tinggi darjatnya yang mendapat syafaat bagi Nabi? Okay. Soalan beliau bukan nak tanya siapa orang yang paling bahagia, tak kira siapa, tak. Sayyidina Abu Hurairah kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rusdi Al-Hasani, bila nak tanya sehebat-hebat umatmu ya Rasulullah, siapakah orang yang paling hebat sekali yang menerima syafaat? Maknanya bukan syafaat biasa-biasa, ni syafaat yang sangat tinggi martabatnya. Lalu kata Rasulullah SAW, saya dah agak tidak akan ada seorang pun tanya soalan ni lebih awal daripada kamu. Kerana saya melihat kamu mempunyai kesungguhan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sini kita dapat satu galakan daripada baginda Nabi bahawa orang mengambil berat dengan hadis Rasulullah ni merupakan satu keistimewaan. Sampai Nabi dah agak, saya dah agak dah akan kamu tanya soalan ni. Sebab orang lain semangat juga, tapi kamu lagi semangat banding yang lain. Jadi sini menunjukkan manqabah bagi orang yang mempunyai semangat menuntut ilmu. Dalam khususnya dalam ilmu hadis, satu keistimewaan bagi orang yang menuntut ilmu hadis Rasulullah SAW. Sama ada hadis riwayah, hadis dirayah, segala yang berkaitan dengan Nabi. Lianna hadzal ilm yata'allaq bi jahi sidna Nabi SAW. Bila ilmu tu berkait dengan Nabi, maka dia jadi mulia dengan sebab baginda Rasul SAW. Lalu kata Rasulullah, orang yang paling berbahagia sekali dengan syafaat kepada hari kiamat adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah, yang mana ucapan itu terbit daripada jiwa, daripada jantungnya, atau yang Nabi sebut daripada dirinya, terbit secara penuh keikhlasan. Maksudnya bukan pura-pura, tapi betul-betul dia mengakui tiada Tuhan melainkan Allah. Lalu kata Fadilatul Syekh Yusri, la ilaha illallah di sini merupakan unwanu syahadatain. Bukan semata-mata sebut la ilaha illallah, tapi mesti juga disebut Sayyiduna Muhammadun Rasulullah. Jadi maknanya macam ni kita dah baca Fatihah belum? Maksudnya apa? Baca surah Fatihah belum sampai habis. Bukan baca dah, dia sebut dah Fatihah. Itu tak baca Fatihah namanya. Maksudnya anta dah sebut la ilaha illallah belum? Maksudnya anta dah sebut tak la ilaha illallah Sayyiduna Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah itu merupakan unwan, merupakan apa cakap Melayu unwan? Alamat ataupun judul judul kepada dua syahadah. Sebentar takut ada maklumat terlupa. Fadilatul Syekh Yusri suatu huraian hadisnya juga menyatakan Nabi setelah ditanya siapakah orang yang paling berbahagia, paling tinggi darjatnya yang menerima syafaat Nabi, tapi Nabi tak jawab soalan Sayyidina Abu Hurairah. Nabi jawab dengan jawapan yang menyeliputi seluruh umat bagi Nabi SAW. Sayyidina Abu Hurairah tanya, saya nak tanya orang yang paling special siapa ya Rasulullah? Nabi tak jawab orang yang paling special, Nabi jawab semua umat bagi Nabi. Di sini nampak tak betapa rahmat Nabi itu bukan hanya untuk orang yang special, tapi meliputi seluruh umat Nabi yang meyakini dengan sepenuh hatinya bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang ditanya lain tapi yang dijawab lain. Kerana jawapan Nabi ini akan menyebabkan semua kita akan berbahagia dan rasa bahagia sungguh dengan syafaat baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, Ustaz Taki kita tanya soalan. Di sana ada orang masuk syurga tanpa hisab dengan sebab syafaat bagi Nabi. Syafaat macam-macam. Syafaat ada pelbagai jenis.
syafaat, ada syafaat yang menyeliputi bukan sekadar orang Islam, hatta orang kafir pun dapat syafaat, iaitu syafaatul uzma, iaitu suatu bagi semua orang dah tak daya dah duduk atas padang mahsyar, lalu minta supaya Allah Ta'ala segerakan hisab, tapi tak ada siapa yang berani nak sebut Allah Ta'ala. Dan orang pun mencarilah Nabi itu, Nabi ni, Nabi itu, Nabi ni. Akhirnya sampai kepada baginda Rasul, Nabi sujud di bawah arasy. Akhirnya Allah Ta'ala sebut, irfa' ra'sak sal tu'ta isfa'tu syafa'. Dengan sebab itu Nabi pun mohon kepada Allah agar dimulakan hisab. Maknanya ketika itu Nabi berada pada al-maqam al-mahmud, pada kedudukan yang semua manusia memuji baginda Nabi pada ketika itu. Ya Fir'aun, yang Abu Lahab, Abu Jahal, semua syukran ya Muhammad ibn Abdullah. Sebab semua akan puji Nabi kerana semua orang merasa bahagia dengan sebab Nabi bermulanya hisab. Walaupun selepas tu semuanya kena humban ke tempat lain kan. Jadi itu juga syafaat yang menyerupai semua orang. Ada syafaat yang masuk ke syurga tanpa hisab. Itu tinggi. Ada syafaat Ahlul Quran. Jadi syafaat itu sendiri mempunyai pelbagai turutan. Cuma di sini Nabi menjawab dengan syafaat yang menyeluputi seluruh umat baginda Rasul SAW. Maknanya tak kira dia jahat, tak kira dia macam mana, kalau dia mati sebagai seorang mukmin, dia akan bahagia dengan syafaat saya. Saya tak akan biarkan dia dalam api neraka. Okey? Saya masuk qala la ilaha qala. Man qala ay man i'taqad. Man qala ay man i'taqad. Qal di sini maksud dia bukan semata-mata ucapan, sebab tu disebut situ khalisan. Bukan semata-mata ucapan, tapi ucapan yang dikeluarkan la ilaha illallah sayyiduna Muhammad Rasulullah. Ucapan itu datang daripada keyakinan dia di hati dia. Okey? Hadis yang kita kata hadis ini kita taruh yang kata para sahabat Rasul jadi iman aku. Saya menjadi imanana sudah aksir min qaul la ilaha illallah. Banyakkan itu qaul la ilaha illallah. Saya tak tahu. Boleh Dan ada hadis pernah dengar tapi tak pasti betul ke hadis Nabi ke tidak, saya tak tahu. Pernah dengar tapi tak pasti betul ke dia ucapan Nabi ataupun ucapan sahabat atau macam mana. Nanti saya cari balik. Di bilik nanti kita buka sama-sama Kita buka kitab sama-sama. Banyak sekali soalan. Bagus soalan itu. Tapi anda tak tahu jawapan dia tadi. Okey. Okey. Rasanya kita berhenti setakat ni dahulu, insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita manfaat dan kebaikan untuk kita terus mempelajari hadis-hadis Rasulullah dalam waktu yang agak sempit ni, tapi kita cuba berusaha sedaya mungkin untuk cuba menghayati sebaik mungkin, insya-Allah. Malam ni pukul apa sama? Pukul 9.30 insya-Allah. Pukul 9.30 kita akan bertemu lagi bagi siapa yang nak join lah. 9.30 kita akan bertemu, kita sama balik. Setakat ni kita dah dapat malam, petang dan malam. Dan sekarang kita masih lagi berusaha untuk dapat pagi juga. Pagi, petang, malam. Cuma setakat ni petang malam. Sebab kita nak juga bil ghadwah war rauhah wa syai'in minad duljah. Insya-Allah. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.